Bab 5 Pembentukan Malaysia, Bahagian 4. 5.5 Perjanjian Julai 1963 dan Peristiwa Pengisytiharan Malaysia. Perjanjian Julai 1963 yang turut dikenali sebagai Perjanjian Malaysia atau Malaysia Agreement MA63 ialah sebuah dokumen yang ditandatangani oleh Kerajaan British, Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak, Sabah dan Singapura. Perjanjian ini ditandatangani pada 9 Julai 1963 di London. Kandungan perjanjian ini adalah seperti yang dikemukakan oleh JAK. Prinsip utama perjanjian ini mengiktiraf hak yang sama kepada semua negeri dalam Malaysia. Intipati Perjanjian Malaysia. Tarikh pembentukan Malaysia adalah pada 31 Ogos 1963. Sarawak, Sabah dan Singapura akan menjadi ahli dalam Persekutuan Malaysia bersama-sama Persekutuan Tanah Melayu. Kerajaan British akan mengiktiraf kedaulatan Sarawak, Sabah dan Singapura dalam Malaysia. Memberikan kelebihan kepada Sarawak dan Sabah menubuhkan Kabinet Negeri, memperuntukkan tempoh masa peralihan, contohnya dalam bidang pentadbiran awam serta pendidikan kepada Sarawak dan Sabah. Kerusi Parlimen diberikan kepada Singapura sebanyak 15 kerusi, Sarawak 24 kerusi dan Sabah 16 kerusi. Penduduk Bumiputera di Sarawak dan Sabah mendapat pengiktirafan sama seperti orang Melayu dalam Perlembagaan Persekutuan. Misi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Indonesia membuat bantahan rasmi pembentukan Malaysia di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Oleh itu, UTAN, Setiausaha Agung PBB mengumumkan penubuhan sebuah jawatan kuasa iaitu United Nations Malaysia Mission UNMM pada 12 Ogos 1963 untuk menilai dan membuat laporan. Lawrence Michaelmore, Duta Amerika Syarikat di PBB, mengetuai rombongan melakukan tinjauan di Sarawak dan Sabah. Pembentukan Malaysia yang sepatutnya diisytiharkan pada 31 Ogos 1963 ditangguhkan kerana laporan Setiausaha Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu hanya dapat disiapkan pada 14 September 1963. Pada 14 September 1963, misi ini menerbitkan laporan penduduk Sarawak dan Sabah yang menerima pembentukan Malaysia. Peristiwa Pengisytiharan Malaysia. Malaysia diisytiharkan pada 16 September 1963. Istiadat pengisytiharan diadakan serentak di Kuala Lumpur, Sarawak dan Sabah. Laporan Suruhanjaya PBB tentang Malaysia. Dokumen Pemasyhuran Malaysia. Kuala Lumpur, Yang di-Pertuan Agong membacakan pengisytiharan Malaysia di Stadium Merdeka dan disaksikan oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Di Sarawak, Datuk Abang Haji Openg, Abang Sapi, mengangkat sumpah jawatan Yang di-Pertuan Negeri Sarawak. Pengisytiharan Malaysia dibaca oleh Kir Johari, Wakil Kerajaan Persekutuan di Kuching, Sarawak. Turut hadir ialah anggota Kabinet Negeri. Di Sabah, Datuk Mustafa Datuk Harun mengumumkan pengisytiharan Malaysia di Kota Kinabalu, Sabah serta menandatangani surat sumpah jawatan sebagai Yang di-Pertuan Negeri Sabah yang pertama. Tun Abdul Razak Hussein mewakili Kerajaan Persekutuan. 5.6 Konfrontasi dan usaha menangani. Kerajaan Indonesia tidak menentang pada peringkat awal rancangan pembentukan Malaysia. Penentangan mula muncul selepas pemberontakan Brunei 7 Disember 1962 apabila Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj membuat kenyataan bahawa Indonesia terlibat membantu pemberontakan. Parti Komunis Indonesia menggunakan kesempatan ini menyela rancangan Malaysia
sebagai penerusan dasar neokolonialisme yang dirancang oleh kerajaan British. Neokolonialisme ialah peluasan pengaruh politik oleh sesebuah kuasa besar terhadap negara lain. Konfrontasi. Konfrontasi peristiwa penentangan pada 20 Januari 1963, Dr. Subandrio, Menteri Luar Indonesia mengumumkan dasar konfrontasi terhadap Malaysia dengan alasan mengancam kedudukan Indonesia. Poster mengingatkan rakyat agar tidak terpengaruh dengan kabar angin. Keratan akhbar berkaitan dengan konfrontasi. Peristiwa penentangan Indonesia 20 Januari 1963 melancarkan dasar konfrontasi terhadap Tanah Melayu, Ganyang Malaysia. 16 Januari hingga 27 Mac 1963, tentera Indonesia melancarkan serangan gerila di Sarawak. Ogos hingga Disember 1964, pendaratan gerila di Johor. Peristiwa penentangan Indonesia. Tindakan ketenteraan terawal berlaku apabila pendaratan tentera dan separatentera Indonesia di Tebedu Sarawak pada 12 April 1963. Pada 29 Disember 1963, berlaku peristiwa berbalas tembakan antara tentera Malaysia dengan Indonesia di Kalabakan, Sabah. Pada 2 September 1964, berlaku peristiwa pendaratan seramai 30 orang gerila Indonesia di Labis, Johor. Gerila Indonesia yang masuk ke Johor ditahan oleh pasukan tentera Malaysia. Dr. Ismail Abdurrahman membawa isu serangan ini ke dalam Majlis Keselamatan PBB. Kaedah provokasi ini tidak mengubah pendirian Malaysia untuk bertindak selain cara diplomatik. Pembentangan aduan tentang konfrontasi dalam Majlis Keselamatan PBB. Anggota Keselamatan Malaysia bersama-sama Komando Marin British. Tun Abdul Razak Hussein memberikan taklimat kepada penduduk di Sabak berenam. Langkah menamatkan konfrontasi. Usaha awal menamatkan konfrontasi dilakukan oleh U Tan, Setiausaha Agung PBB. Beliau mengutus wakilnya CV Narasimhan pada bulan Februari 1963 untuk berunding dengan pemimpin kerajaan Indonesia dan Persekutuan Tanah Melayu. 1963, Presiden Makapakal menganjurkan rundingan peringkat pegawai di Manila pada 9 April 1963. Negara kita diwakili oleh Muhammad Ghazali Shafi'i. Pada tahun yang sama, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj menerima undangan Presiden Soekarno untuk bertemu di Tokyo pada 1963. Dalam pertemuan ini, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj menerangkan tujuan pembentukan Malaysia. 1963, Tun Abdul Razak Hussein menghadiri mesyuarat peringkat Menteri Luar di Manila pada 7 hingga 11 Jun 1963 bagi mencari penyelesaian konfrontasi. Dr. Subandrio, Menteri Luar Indonesia, hadir bagi pihak negaranya. Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj menghadiri mesyuarat bersama-sama Presiden Soekarno dan Presiden Makapakal di Manila pada 31 Julai hingga 5 Ogos 1963. Hasil penting ialah penerimaan kerajaan Indonesia dan Filipina terhadap pembentukan Malaysia selepas penilaian dibuat oleh PBB terhadap Sarawak dan Sabah. 1964, rundingan Malaysia, Indonesia dan Filipina berlangsung pada tahun 1964, melibatkan 2 persidangan peringkat menteri di Bangkok dan 1 sidang kemuncak di Tokyo. Peranan utama dimainkan oleh Tan Nhat Koman, Menteri Luar Thailand yang menganjurkan pertemuan dengan Menteri Luar Indonesia. 1965, peralihan kepimpinan di Indonesia pada 30 September 1965 menamatkan konfrontasi. Jeneral Suharto melantik Jeneral Ali Mortapo dan Adam Malik untuk berunding menamatkan konfrontasi. 1966, Kerajaan Indonesia mengumumkan penempatan
konfrontasi pada 4 Ogos 1966. 1966, Tun Abdul Razak Hussein menandatangani Perjanjian Persetujuan Normalisasi Hubungan Indonesia-Malaysia di Jakarta pada 11 Ogos 1966. Muhammad Ghazali Syafi'i menyambut kedatangan Jeneral Ali Mortapo Kiri di lapangan terbang antarabangsa Subang. Majlis menandatangani Perjanjian Persetujuan Normalisasi Hubungan Indonesia-Malaysia. Kesimpulan, pembentukan Malaysia merupakan usaha menggabungkan Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak, Sabah dan Singapura dalam Persekutuan Malaysia. Usaha pembentukan Malaysia menghadapi cabaran terbesar untuk mendapatkan sokongan dan kerjasama daripada semua rakyat. Pembentukan Malaysia turut menghadapi cabaran pada peringkat antarabangsa apabila negara jiran iaitu Indonesia dan Filipina menentang pembentukan ini. Sokongan yang diberikan oleh rakyat membolehkan pembentukan Malaysia diisytiharkan dengan jayanya. Keterlibatan pemimpin, pegawai kerajaan dan masyarakat tempatan menghasilkan satu persetujuan melalui Perjanjian Malaysia 1963. Malaysia berjaya diisytiharkan pada 16 September 1963. Pengajaran utama yang boleh diambil daripada pembentukan Malaysia ialah kepentingan kesepakatan untuk kestabilan negara. Hampa jangan lupa like, share, subscribe. Terima kasih.